kalau kita nak berbincang, kita tak boleh melihat kepada pemangsa. Kita kena tengok juga mangsa. Orang kata kalau bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Betul. Mesti ada sesuatu yang kita kena tengok pro and cons. Jadi di sini bagi yang dibuli, ya, iaitu mangsa, bila kita mendedahkan terlalu banyak, ya, elemen-elemen peribadi kita, ya, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita nak buat, kita tiada tapisan diri. Jadi itu yang menjadikan pemangsa ni berminat. Bila pemangsa berminat, pemangsa akan mula mencari apa saja. Kalau pemangsa itu memberikan kata-kata positif, itu kan nama pemangsa, Mira. Itu namanya motivator macam saya. Tetapi kesan negatif yang diberikan akan meninggalkan impak kepada si mangsa. Betul. Jadi kemudiannya, si mangsa juga perlu tahu penggunaan media sosial ini adalah untuk apa. Ya, jadi punca sebenar apabila kita menggunakan media sosial ni, kita tidak tahu apakah matlamat kita. Ada kalanya macam saya suka berkongsi untuk anak-anak didik, untuk rakan-rakan. Itu ada live saya untuk saya dikongsi, tapi ada tapisan. Tidak semuanya kita perlu dedahkan. Ya, dan begitu juga kita perlu perlahankan sikit. Ya, kalau orang buat ini kita nak ikut. Sedangkan kita tidak boleh menerima seadanya. Okey, itu dari segi mangsa. Bagi pemangsa pula, puncanya adalah macam saya sebut sebentar tadi, selalunya apabila kita melihat kepada personality introvert ni, orang ni dia tidak ada rakan. Ya? Tiada kajian yang mengatakan orang introvert ni akan menjadi pemangsa ataupun pembuli. Tetapi bila dia tidak ada komunikasi skill, dia tidak boleh berinteraksi dengan baik dengan dunia reality. Jadi mereka akan bertindak menggunakan alam maya ini. Nobody knows. Jadi siapa tahu. Apa saja saya nak cakap, itu luahan saya. Kalau orang claim pun, dia akan kata, ini pandangan saya terhadap anda. Kenapa anda nak sensitif? Jadi sebab itu saya kata, jika anda rasa anda ini dibuli, jadi anda kena tahu bahawa pemangsa juga merasakan bahawa inilah strategi dia. Inilah kesukaan dia. Jadi kita sama suka di situ, jadi tiada isu. Mereka tidak sedar. Pemangsa ini juga, pembuli ini juga tidak sedar bahawa impaknya kepada orang yang dibuli. Ya. Jadi kesannya sangat mendalam kepada orang yang dibuli, tetapi pemangsa ni pembuli dia rasa macam, ini adalah saya punya tips, saya punya cara, kaedah untuk saya melepaskan diri, cara saya mengeluarkan diri saya untuk berinteraksi. Itu pandangan masing-masing lah. Okay. Saya tertarik dengan Cikgu Emilia ada sentuh tadi, kena tahu penggunaan media sosial. Mungkin kerana kekurangan ilmu dalam menggunakan media sosial ini menjadi punca kepada masalah buli cyber ini juga, Cikgu. Dan kalau Cikgu sentuh tadi, ada yang berselindung di sebalik kamera, di sebalik skrin lah orang kata, membuli menggunakan keyboard ni kan. Apa contoh lain lagi bagi buli cyber ni, Cikgu? Salah satunya yang sekarang yang paling dahsyatnya bila ancaman lah SMS, ya, cerita-cerita yang tidak enak didengar. Orang kata fitnah lah. Ya, sebaran maklumat. Contohnya, kita tak tahu cerita, tiba-tiba kita dapat mesej. Si dia ini adalah orang-orang yang telah melakukan kerja-kerja yang tidak baik. Ada set gambar. Itu yang paling takut. Apabila gambar pula, macam contoh kita berdua, Mira, tiba-tiba muka kita bentuk badan benda lain. Itu yang takut. Saya lebih rela muka saya and then badan kotak ke saya sanggup lagi daripada benda-benda yang tidak senonoh. Itu memang editing grafik, kalau kita tengok memang sangat-sangat real. Dan kita tak boleh nak mengandaikan bahawa gambar ni bukan gambar saya sampai tersebar. Dan adakah kita boleh tarik balik gambar tu? Tak boleh. Sebab sebentar tadi, contoh yang paling nyata adalah perkara yang dia memalsukan apa saja yang kita sampaikan. Yang kedua, apabila kita dengan niat, kita tangkap gambar, dengan keluarga, tiba-tiba ada pula keyboard warrior ni kata, muka you tak cantik lah, ya. And then body shaming lah. And then lebih baik jangan nyanyi lah, suara kau macam katak lah. Jadi perkara itu sangat menghina. Dan seluruh dunia kalau dikatakan boleh baca kalau mereka faham bahasa yang sama lah. Kan? Dan kata-kata yang disampaikan juga, subhanallah, saya pun kadang-kadang membaca bila berkaitan dengan apa-apa isu yang hot ni.
tidak tergambar. Adakah ini ayat-ayat yang diberikan oleh murid ataupun golongan-golongan yang tertentu ya. Sangat-sangat Memalukan memalukan ya. Dan ada kalanya isu-isu yang kita takut adalah menggunakan media sosial ni membuat profil palsu, berkenalan. Saya ada beberapa kes anak murid saya terjebak dengan cinta, cinta internet, cinta alam maya ya, yang mana profilnya sehandsome abang kita lah yang kat depan saya ni. Datang yang real, Allahu Akbar. Bukanlah nak kata tak handsome tu tak boleh berkenalan, tapi golongan-golongan yang menakutkan ya. Mungkin ada yang profilingnya cantik, tetapi dia adalah orang yang tidak baik. Jadi ini telah merangkap golongan-golongan tertentu, dan profil ini menjadikan kita boleh terjebak dengan jenayah yang lain pula. Ini yang dikatakan jenayah cyber pula. Tadi polis cyber, ini jenayah cyber pula. Jadi banyak perkara yang akan berlaku, tetapi anda yang boleh tentukan. Okey.